Bismillahirrahmanirrahim ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri Wahlu uqadatan min lisani yafqahu qawli Allahumma ja'alna minal ma'zuni fit ta'bir Wa ja'alhum minal ma'zuni fis sama' Allahumma ja'al qulubana naqiyatan taqiyatan safiyah Birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma zidna ilman nafi'an Allahumma zidna ilman nafi'an Allahumma zidna ilman nafi'an wa zidna fahman wa aklan wa adaba Allahumma ahyina bihayatil ulama Allahumma ahyina bihayatil ulama Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bimautis syuhada birahmatika ya arhamar rahimin Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darainil amin A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Watsalisu asyadaidu wal masaib tungsabu alaihi min kulli janib. Jadi ya kata semalamnya jadi masalahnya orang panggil perkara-perkara yang duk meletengi lagi pula duk menggalangi di dalam ibadat seorang. Dengan sebab ada perkara-perkara ni ialah dikata perkara yang menggalangi, ialah setengah daripada cari harta dan tutupkan rezeki dan pula telitah-telitah yang ada di dalam hati. Itu satu perkara dan asbab-asbab yang menggalangkan ibadat kita. Tak boleh kita nak ngijak ibadat dan hamba tu dengan sepenuh. Wasalisu ay wal akhta wal khatarus salis. Tak situ abang. Wasalisu ay wal khatarus salis. Gapo wal aridus salis. Gitu. Wasalisu ay wal aridus salisu, dan bermula meletengi. Perkara yang meletengi yang tiga, yang duk menyekat, yang duk galakkan hamba tak boleh nak ibadat dengan sepenuh ni, asyadaidu, ialah segala bala-bala. Dah segala bala-bala, wal masaibu, dan segala ujian-ujian. Dengan sebab bala yang menipu di atas seorang hamba dan bala yang menipu dan menepuhi seorang hamba, dan pula ujian itulah yang satu perkara yang menggalakkan seorang hamba tak boleh ibadat Tuhan. Dan misalnya kita duk amal molek-molek ataupun kita duk ngaji molek-molek, ni satu ibadat pada Allah, tiba-tiba datangkan bala, ayah kita mati ataupun mak kita sakit ataupun keluarga kita saat ni tu jadi kemalangi masalah. Kemudian sebab bala-bala dan ujian ni tungsabu alaih, yang dikenai, yang didirikan ke atasnya, ke atas remo tanah. Tungsabu, didiri akan dia dan ditipoi akan dia, akan asyadai wal masaib alaihi, ke atasnya, ke atas hamba. Maka menipu dan turunkan bala-bala di atas orang ni min kulli janibin, daripada tiap-tiap pihak-pihak saat ni tu mari berlaku bala. Kok tu pun kena bala. Misalnya ayah kita pun sakit, mak kita pun mati, adik kita pun saat ni tu jadi kemalangan belaga mutu, dan kita sendiri pun tak senik. Hatu orang panggil bala tu duk musing tu, duk melikungi kita setiap-tiap pihak. Dengan sebab bala dan ujian, satu perkara yang menyekatkan kita tak boleh nak ibadat dengan Tuhan sepenuh. Cuba tengok. Apabila kita buat amal molek-molek, datang bala kita tu sakit, Allah tak agak rawi, nak bangun semaya malam pun tak agak, nak jaga Jumaat. Misalnya seorang saat ni kena keciman ni, ataupun seorang saat ni tu kena nyakit karir. Dan apabila kena karir sakit perut Ya sakit lah pinggan ni. Kadang-kadang nak duduk lama tak boleh. Aduh sakit. Kaki kat pinggan. Nak semaya tak sedap dah. Makna kata dengan satu ujian, satu bala ini yang membawa kepada seorang nak ibadat Tuhan tak sempurna. Ini orang panggil aridun ataupun awari. Wa qading tasaba, dan sesungguh menujulah ia seorang hamba.
seorang tu pun menujui. Asalnya intasaba makna berdiri ia, yakni menuju ia dan menghadapi seorang hamba li mukhalafatil khalqi, dia saat ni bangkit bangun berdiri menuju untuk dia nak menyalahikan makhluk daripada manusia, wa muharabati syaitan, dan dia saat ni nak melawan ni akan syaitan, wa mudaddatin nafsi, dan dia nak menetai dan menetengi akan hawa nafsu, nak galai nafsu dia. Kalau dia tolak hak ni, kita misalnya tolak hak masalah makhluk manusia, tak apa dah, kita boleh lepas setel, kita boleh melawan ni. Maka datang menolai poldah awarik, benda meletengi. Gapo dia? Sakitlah, ujilah, cuba. Ini salah satu perkara yang buat kita tak boleh nak tak senit dalam ibadat tu masalah. Sebab itulah mana kata perkara ni bukan dia seni. Ibadat ni satu perkara yang sangat-sangat pahai, satu perkara yang sangat-sangat susah, satu perkara yang sangat-sangat payah kita nak hasil dengan secara sempurna. Fakam min ghussatin yatajarrauha, maka beberapa banyak. Kam tu di kita pakai kam gapo kan istifhamiyah. Fakam maka beberapa banyak min ghussatin, daripada kesusahan dan duka. Maka beberapa banyak daripada kesusahan dan duka yang tajarrauha, yang duk meminum ia dan duk menghirup ia seorang hamba, akan dia akan rusak. Maka beberapa banyak daripada kesusahan dan duka yang duk menghirup dan duk meminumlah ia dan rasa ia seorang hamba, akan dia banyak sangatlah daripada kesusahan dan duka yang seorang saat itu duk merasai. Banyak dah, banyak. Kadang-kadang seorang tu sakit dia tu, ya semenjak dulu sampai puluh tahun saat ni tak ada senik. Ada juga orang ada sakit semua. Dia kata sakit tak ada berhenti daripada semenjak yang muda sampai sekarang, boleh anak boleh apa, duk sakit duk kena ujian duk dalam kesusahan berpanjang-panjangnya masanya, duk hirupkan benda kesusahan tu, duk rasakan benda kesusahan tu. Berapanya? Banyak setengah manusia kena macam ni. Wa kam min syiddatin, dan beberapa banyak daripada bala mana tastaqbiluhu, yang duk menghadapilah ia bala, akan dia akan seorang hamba. Bala saat ni tu banyak sangat yang duk menepuhi, yang duk menghadapi akan seorang hamba tu banyak. Banyak dah kan. Sebab itulah Nabi hajar kita saat ni tu, hari-hari tu kena banyak minta berdoa. Bangun pagi Nabi suruh berdoa dah, sebab minta tolak bala. Pagi kita tak tahu tu, celah-celah kita nak tubik rumah, bala gapo di tengah jalan kita tak tahu. Kalau orang zaman dulu kan, kalau bewak lakah batas pakai tak gimana dah. Orang zaman dulu, zaman 40 tahun dulu, 30 tahun dulu, kalau dia tubik jalan dia pegangnya, kalau dia tubik daripada rumah, kalau dia saat ni lakah gigi bewak lakah batas ataupun ular lakah batas, dia bikah paling klik rumah semula, dia tak gi lah. Tu orang zaman dulu, dia pegang tanah. Kalau dia kacagi, dia kata majah lagi plot suwe yang amat-amat besar. Tu orang zaman dulu. Dah. Sebab tu kita nak turun tangan, nak pergi ke mana tu, ya bala sentiasa duk menghadapi, bala sentiasa duk menujui kepada kita. Sebab tu Nabi katanya la yaruddul qada illa du'a'u, tiada boleh nak menolak qada dan qada Allah. Hak Tuhan sudah catat di ilmu dia, di Lauhil Mahfuz. Tak ada siapa dia boleh tolak, melainkan dengan doa saja yang boleh tolak. Kadang-kadang sebab kita doa pas subuh, bala Tuhan letak siap dah, Tuhan catat dah di Lauhil Mahfuz. Kata demo ni nak kena bala, demo nak balik mutu. Misalnya hak demo tu balik mutu kuat, tapi dengan sebab kita doa, dia balik mutu luka sikit-sikit. Ini dengan sebab doa kita boleh tolakkan benda-benda saat ni. Nak tahu bala tu sentiasa duk menuju seorang. Wa kam min hammin wa hazanin ya'tariduhu, dan beberapa banyak sangat daripada masalah hammin. Apa hammin? Yakni berduka cita. Hammin ni kita tahu yakni berduka cita, wa hazanin, dan berduka pasal nolak hammin wa hazin tu makna dekat-dekat lebih kurang tu.
Tapi kita pasal mana bunyi lagi. Wa kam min hammin, dan beberapa banyak daripada duka cita, wa hazanin, dan berduka ya'tariduhu, yang duk meletengilah ia hamun wa hazan, meletengi dan menggalangi akan dia, akan seorang hamba. Oh, banyak sangatlah daripada duka cita, daripada berduka yang duk datanglah ia duk galaikan seorang hamba nak ibadat. Banyak dah weh. Kadang-kadang duk semaya. Kadang-kadang duk semaya puasa tak tenang. Dia ada ke macam ni? Pada satu dia tanya, kan aku ni puasa tak senang. Duit ada dah. Anak pun ada dah, kerja pun ada, duit makan tak habis dah, tapi hati tak senang. Wak gitu tak senang, wak gini tak senang, tu pasal serabut sama. Ni satu nyakit ni. Ni satu nyakit. Orang panggil nyakit apa? Nyakit duka cita dan nyakit serabut. Kalau berasa bomo hospital, bomo bersing kedai, dia panggil nyakit semsau. Orang nyakit semsau ni mikir banyak, tak tahu mikir gapo. Malah duk nengung. Nak tidur pejam mata, pejam tak nera. Duk mari gapo tak tahu le kepala dia, le otak dia, le hati dia. Siapa dengan sebab mikir banyak ni, siapa dia tidur tak nera. Ni orang panggil penyakit hammin wa hazanin ya'tariduhu, yang duk meletengi akan seorang hamba. Ada banyak ni, duk mari tidur tak nera. Yang mari tidur dia nyakit mula-mulanya nyakit pesilan ni. Dia mari pesi mana? Dia mari pesi tidur tak nera mula-mula. Tidur tak nera, lepas tu yang mari serabut sini, masa ketak ni. Lepas tu orang sembih kurang besar halu ni, kadang orang ni tubuh besar ni tubuh, tapi dalam ni kalau dia saat ni tubuh wasa luah, dia wasa lawah dada, dia wasa tenih. Bagi seorang wasa sepi dada dia, wasa ketak, wasa cik, wasa dikus sadri, wasa berdesak dan sepiknya hati. Lepas tu mikir sama serabut sama. Tua tu nampak meremum. Apa mama? Nampak berusing sama, nampak serabut sama. Ini satu penyakit yang Allah Ta'ala nak uji seorang hamba, duk meletih seorang. Siapa hamba nak amal ibadat tak boleh. Bawa amal dalam amalan pun duk mari serabut lagi. Ini satu penyakit ni kena jaga ni. Penyakit setel-setel belaka ni. Duk kaca, duk haru poriti ni, silaran-silaran macam ni. Mari mula-mula di hati. Lepas tu kena beringat tu. Yang mari duk sini. Ya duk sini, ya naik kotak. Naik kotak, naik otak, mikir-mikir lama-lama, tidur tak nera. Bawa tidur tak nera, malam-malam mari mimpi ngarut. Bawa pejam mata tegar. Saya tak gef. Nah, ni satu penyakit ni. Mikir banyak, tak tahu mikir gapo, tak tahu tak serabut apa. Tanya serabut hari dak duit belanar. Serabut rumah pun sudah dah. Pas serabut tak tahu gak serabut gapo. Jadi wasa ketat. Ni satu penyakit. Nyakit hamin wa hazani, bahasa bomo kedah panggil nyakit semsau. Makan ubat nak tidur tak tidur. Ni. Susah dak lah ibadat. Ni orang panggil satu perkara yang duk meletih jadi seorang nak ibadat ke Tuhan tak boleh sempurna. Dah. Wa kam min musibatin, dan beberapa banyak daripada bala. Bala mana? Tatalaqahu, yang duk tercampuklah ia bala, yang duk menipulah ia bala. Tu asal tatalaqa mana tercampuk ia, yakni duk menimpa ia bala, dan duk mengenai ia bala akan dia akan seorang hamba. Oh, banyak sangat daripada bala duk tercampuk ke atas seorang hamba, banyak. Tu banyak dah, banyak sangat. Itu satu ujian, satu awarid yang duk menyegahkan seorang itu daripada ibadat. Warabi'u, dan bermula yang keempat, wal aridul rabi', dan bermula perkara yang meletengi yang keempat. Gapo dia? Anwa'ul qada'i minallahi subhanahu wa ta'ala, yakni bagai-bagai daripada qada. Yakni macam-macam daripada qada. Apa qada? Yakni keputusan dan hukumi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ngaji dah di dalam Jauharatul Tauhid kata Imi Ibrahim Al-Laqani, Syekh Ibrahim Al-Laqani kata wa wajibun imanuna bil qadari wa bil qada kama ata fil khabari. Okay?
wa wajibun imanuna bil qadari wa bil qada kama ata fil khabari. Wajib kita kena beriman dengan qada dan qadar seperti barang yang datang yang warid di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka macam-macam daripada qada dan qadar ini di satu perkara yang duk menyekati kita ibadat juga ni. Putus daripada Tuhan hukumi dalam ilmu ya dalam lauhil mahfuz, maka pelulus mari ke dunia ini seorang ni sakit, seorang ni tesak, seorang ni jadi papa. Misalnya dulu yang negop jaya tapi lah ni bergerak. Ini qada Allah Ta'ala terhadap seorang mu. Dengan sebab qada dan qada ini membawa pada seorang itu susah juga. Anwa'ul qada ni bil hulwi, dengan rasa manis. Kadang-kadang dengan qada Allah Ta'ala qada kita saat ni tu berjaya. Oh ni qada ni manis lagi ni. Kerja nego jaya serak nak tagih, boleh duit, boleh kereta, boleh rumah, boleh kebun. Oh boleh kebun gawak. Kau tambah kan. Ni qada Allah Ta'ala, hukumi Allah Ta'ala. Manis tak ni? Manis. Okey. Deh. Mana? Pergi molek lah. Wa wajibun imanuna bil qadari wa bil qada kama ata fil khabari. Lepas tu kata Syekh Ibn dah, fauzus sa'idu indahu fil azali kaza syaqiyyu summa lam yantakili. Beruntung bagi seorang, nak bertuah bagi seorang dan nak celaka bagi seorang, semua di azali siap-siap dah, maka tak ada siapa dia boleh ubah. Kemudian qada Allah Ta'ala ni ada macam qada itu mana. Berasa mana nak? Duk kita mula-mula mari duk pondok ngaji tak ada lah mana. Bo kacau dah. Tidur tak tidur. Bo lama Tuhan buka perak pintu ilmu. Buka perak hati kita. Ngaji wasaka napa? Ngaji wasaka makan. Ngaji wasaka apa? Berasa manis weh. Berasa sedap weh. Dengar ni? Ini qada Allah Ta'ala, perhukum tak kita ngaji budah boleh. Bagi orang kerja wak nego, kong kerja kong aja. Mula-mula tak ada kereta, lepas tu beli kereta. Mula tu rumah duk mau sewa, beli rumah. Lepas beli rumah, oh buka nego pula, buka sakar pula. Kau berjaya. Ini qada Allah dengan kemanisan. Lagi pula ada qada Allah Ta'ala tu wal murri, berasa pahit. Pahit qada Allah Ta'ala pahit. Kok mana pahit weh? Pahit. Mula-mula tu ada kereta. Kereta tu 2, 3, 4 T Paciro sutih. Ada kereta BMW sutih. Lepas tu ada Ekok sutih. Umur saat ni tu ada umur sendiri lagi, ada umur sewa lagi. Kebun saat ni tu berata-rata redang ada. Duk mari Tuhan qada dan qada dengan sebab silap dia. Ni Tuhan nak qada pun sebab silap gak. Silap dia saat ni tu, dia bahasa bangga, berdoa, bertakabur dia, sombong dia. Apabila dia kaya, dia lupa ke Allah, dia lupakan diri, dia buat tak heran pada manusia, sombong dengan manusia. Tuhan tarik sikit-sikit. Duk-duk mari kereta bank dia tu pergi belaga dengan orang, habis yak belana. Duk-duk mari kereta ekor dia saat ni tu tepuh orang, habis yak belana. Duk-duk mari kebun dia lek sana tu bunyi kata demo saat ni tu naik bakar api pergi menarak habis kebun dia. Duk-duk mari rumah dia pun kena tarik di bank. Pahit tak? Pahit. Qada macam ni pahit pahit dah. Tu makna kata bil hulwi wal murri taridu alaihi, yang kedatangan ia anwa'ul qada. Dami tak molek. Jadi anwa'ul qada yang mani, yang hulu, yang mani dan rasaan sedar dan pahit ini taridu alaihi, yang kedatangan ia anwa'ul qada alaihi ke atas seorang hamba. Masalah manis dan pahit itu kedatangi di atas seorang hamba itu. Halan, pada masa sekarang, fahalan, dan pula pada masa sekarang. Datang sekarang ke bakal sekarang, lepas pada satu kala kuat satu kala kuat. Apabila anwa'ul qada sani bermacam-macam dengan kemanisan, dengan kepahitan. Pahit dah susah dah kan. Susah dah, banyak dah kita tengok dah. Sebab tu kita jangan sedap sangat pun ni, tapi kena banyak syukur dah. Kena banyak syukur. Sebab tu boleh nikmat dah, jangan lupa diri.
Kita takut sekali ni. Takut. Fok-fok kita sikit lagi pun kita takut. Sebab tu kena ingat Tuhan semua. Jangan lupa Tuhan. Boleh nikmat banyak, bersyukur banyak, sedekah banyak. Dah. Baru Tuhan wika tambah. La in syakartum la azidannakum. Asyukru huwa ziyadah. Syukur tambah. Syukur tambah. Tu syarat Imam Ghazali ta qaidun ni'am huwa syukru. Mun nak tamatkan nikmat-nikmat yang ada padamu, mu kena banyak syukur. Jangan lupa. Banyak orang kita dia boleh kaya ke, dia boleh seni, mula lupa diri. Lupa diri tak khabar. Oh aku, kok ni aku, kok ni aku. Ni aku, kok ni aku. Lupa dah. Kata siapa dia wi nikmat dia. Siapa dia wi kereta dia. Siapa dia wi kebun. Dia tak ingat dah. Jangan lupa dah. Ingat Tuhan banyak dah. Sebab tu kalau kita Tuhan wi rezeki, Tuhan wi berjaya, ingat Tuhan. Kau tambah ibadat, kau tambah kebajikan, kau tambah sedekah, kau tambah buat molek. Insya-Allah kau tambah. Ila ingapa? Huwa syukru. Qaidun ni'am huwa syukur. Nah, makna kata la in syakartum la azidannakum. Ingat dah. Sebab itulah kita nak niat wi molek dah. Niat mula kita ingat kerja pondok dulu. Mula-mula klik dulu-dulu tu deh. Ingat lepas pada mana kita ingat rezeki terbuka, salah satunya pada tahun tu kita tak ada boleh mana lagi, duit pun tak ada banyak mana fok kita. Tapi tahun tu apa yang niat tu nak pergi fok ni Mekah. Afah duk kerja kuat pondok ni, kita nak pilih pergi Mekah seorang setahun. Kita nak beli duit go tiket 30,000. Duit tak ada banyak ke? Duit tak ada banyak ke? Tapi kita takut duit pada mung ni 30,000. Cucuk dulu tu. Wedding mang ni. Kata mu nak saya padamu. Doa minta wi Tuhan wi berjaya, minta wi Tuhan berkat le rezeki ni. Jadi kita duk tengok lepas daripada kita wi duit tiket pada fok ni. Oh, Tuhan mengalir rezeki tak ada berhenti-berhenti. Ambil situ. Lepas tu kita tengok. Nampak tu nak banyak syukur nak royak demo ni. Bukan nak royak atas benda uak ni. Nak royak atas kita buat dah. Nak buat contoh kepada fok kita. Kalau nak wijaya, kita kena banyak buat bajikan. Kena banyak bersyukur ngata. Baru ni buat muluk. Buat muluk habis apa? Tak apalah habis banyak juga. Lepas tu kita niat nak buat muluk satu samanya. Nak syukur nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Pertama. Yang kedua, nak besarkan majlis Nabi SAW. Nak takrim, nak besarkan Nabi. Kita tak ada fikir kata kita buat muluk nak tarik duit, nak makan duit, mana tadi mau makan muluk kena makan duit dah. Supaya orang lain buat pulut tu, makan pulut cerak dah, kena beri duit lah. Sekur kita tak ada niat. Tapi duk tengok apabila kita buat benda ni, tengok tahun ni gapo tu hewi. Tahun ni kita boleh tengok nyata-nyata tu dah. Rezeki bertali-bertalu. Lepas tu masalah tu pun mari. Masalah kita yakin apabila kita syukur, Tuhan ziyadah. Tuhan tambah. Lagikan lagi. Sebab tu niat tahun ni, ya Allah ya Tuhanku, kalau mau bagi rezeki aku nak simpan taruh 3,000 untuk nak beli lembu tahun depan. Kita niat dah ni. Tahun depan ni 3,000 aku nak taruh bulan untuk nak buat makan ilmu. Tahun depan nak jamu untuk nak membesarkan Nabi SAW. Ni taruh dah ni. Mulai ni nak mula start dah. Nak taruh duit hak ni sikit 1,000, hak ni sikit 1,000, nak taruh nak buat beli ilmu untuk buat muluk. Hak dia mau nak sulung, hak fak token lain nak tolong, hak tu syukur ni hak kita syukur. Nak belajar hak ni. Nak bersyukur banyak. Jangan tak boleh rezeki, janganlah duk kupi. Jangan kupi. Tu dia insya-Allah di. Tuhan kaya. Ya nak wih ke siapa ya bui. Tuhan sangat-sangat kaya. Innallaha ghaniyun 'anil alamin. Allah Taala sangat-sangat kaya dan lepas daripada alam ini. Tuhan tak ada perlu pada alam, tapi alam ini perlu dan berhajat kepada Allah. Faham molek tu, faham molek. Innallaha ghaniyun 'anil alamin wan nafsu tusari'u ila sukhti. Padahal bermula diri kita ni, apabila Tuhan qada dengan kemanisan dan Tuhan buat putusan dengan kepahitan, wan nafsu, dan padahal diri kita, nafsu kita ni tusari'u, bersegeralah ia dan bergaduh-gaduhlah ia nafsu kita duk bergaduh ila sukhti, kepada nak marah. Allah gano ni Tuhan buat macam ni. Dulu kita seni, dulu kita ada kereta, dulu kita ada umur besar. Gano ni kena giduk wah getah ni. Marah pula weh kepada Allah Ta'ala buat macam ni.
Nafsu segera gi kepada kemarahan. Inilah makna tu. Kadang-kadang nak duk talah gano dulu biasa kaya teriak titik air mata tak tahap mari aku ni. Dulu dia biasa kaya, dia biasa seni, pas kita jumpa banyak. Orang ni dulu kaya. Rumah dia ada khodeh, rumah dia ada konrap cai. Basuh konrap cai, menanak konrap cai. Tapi di hari ini siapa kena kulung jari, nak makan tak ada. Kerana apa? Kerana ia banyak bazir, tabzir pada harta-harta yang Allah Ta'ala bagi. Lo ni payah doa pun Tuhan tak wira. Ya doa untuk tanya doa apa nak buat lagu mana doa apa. Kita doa tapi tak jadi. Sebab Tuhan marah dah ke dia. Tuhan bagi rezeki banyak tapi dia tak bersyukur. Payah nak mari semula. Ingat ni, dia Tuhan bagi dah, jangan duk lupa sangat. Tuhan, ya sikit ya. Kadang-kadang kita duk nego molek-molek, jaya siap-siap, tapi tak kabur Tuhan kesok, mu tak usah duk pergi beli kedai ya, tak usah pakat bahasa sogi. Orang sedih paling pakat tak siapa dia bahasa nak pergi beli kedai ya. Tuhan kesok hati sikit ya. Tuhan gerak hati. Hak ni Tuhan belaka. Makna jaga mulai tu. Wa tubadiru ilal fitnah, dan bersegeralah ia nafsu ilal fitnati, kepada buat bala dan fitnah. Fastakbalathu hahuna, maka menghadapilah akan dia akan seorang hamba. Hahuna di sini ni, mana di sini? Ai fi aqabatil awaiq, di dalam masalah na, pada masalah aqabah dan bongok yang menyekati seorang di dalam ibadat. Menghadapi dia pula aqabatul awaridil arba'ah, oleh bongok mana? Yakni satu kesusahan yang duk meletengilah ia akan seorang hamba di dalam ibadat. Apabila selepas daripada seorang dapat lakah aqabatul awaiq, duk mari menipu dia, menggalangi dia oleh aqabatul awaiq, fahtaja, maka berhajatlah ia hamba. Lepas pada ni hamba tu berhajat pula, bertupu pula hamba ila qat'iha, kepada memutus akan dia dan melangkahi akan dia akan aqabatil awariq. Tika ni berhajat pula hamba ni perlu dan nak kepada nak lakahkan dia. Nak lakahkan dia, nak berhajat ke apa kepada nak lakah, dan nak mutusi, nak melaksanakan akan aqabatul awariq. Berhajat bi arba'ati asya'a, dengan 4 perkara. Apabila awarik tu 4 perkara meletengi di dalam ibadat sebagai 4 perkara, maka berhajatlah hamba untuk nak menolak benda ni, untuk nak melakahi benda ni. Perlu pula hamba sani pada 4 perkara mana? Mana 4 perkara ni? At-tawakkuli wa badalul ba'di minal kulli, pada arba'ati asya. Mana kata 4 perkara? At-tawakkuli 'ala Allah subhanahu wa ta'ala fi maudi'ir rizki. Pertama, untuk dia saat ni nak pelucuk daripada masa Allah duk tutup dan cari rezeki. Makna kata tak sewi bergaduh sangat, tak sewi masalah cari rezeki itu jadi satu perkara yang galah dalam ibadat. Apa yang dia nak tolak benda tu? Apa yang dia nak kerap benda tu? At-tawakkul, yakni menyerah oleh seorang hamba, menyerah diri alallahi subhanahu wa ta'ala, di atas Allah subhanahu wa ta'ala. Dia kena serah diri di atas Allah. Serah fi maudi'ir rizki, pada tempat bagi nak menutupkan rezeki. Makna kita cari rezeki pun, makna kata kita cari, tapi dalam cari yang kita, maka kita serahlah ke Allah Ta'ala. Boleh banyak ni, makna Tuhan sudah kedai dan Tuhan sudah beri kita qada dan qadar. Hari ni cuma ni ya Tuhan beri kita, maka selepas pada ni kita serahlah ke Allah Ta'ala di dalam masalah kerja rezeki kita. Serah Tuhan lah. Sebab tu kalau kita cari pagi sampai petang pun, Tuhan nak beri kita 200 kop. Boleh 200 kop tu ya, Tuhan sudah catat siap-siap dah. Sebab tu kita kena serah juga masalah bab rezeki ni. Dia mata serah pun dah mai tak kerja ke rumah. Dah serah tu serahlah, tapi kena adalah cara serah. Misalnya kita kerja dah pagi ni, pergi motong dah.
ataupun malam kita bangun tahajud dah. Lepas pada tahajud kita baca waqiah dah. Pagi waktu puluk panggil, waktu pak dakat pergi jual kedai. Lepas tu nak boleh banyak mana itu tawakul ala Allah lah. Kita buat dah asbab-asbab tawakul. Ni nanti tunggu tadah tangi, nanti beruzki jatuh mari langit. Ya bukan dia tu. Perak cara tahu. Sebab nak tawakul, ia kena buat asbab tawakul. Lagu mana kita nak misah? Ketika Nabi dengan Jibril alaihissalam mari daripada Mekah malam Isra' dan Mi'raj, mari berhenti di Baitul Maqdis ataupun Al-Masjidil Aqsa. Nabi saat ni apabila sampai di Masjidul Aqsa, Nabi saat ni tu nak lepas gitulah barak. Hei, Jibril kata, Muhammad mutamak lah masa Allah barak mu tu dulu di batu. Nabi kata tak apa, tawakul ala Allah, serah ke Tuhan lah. Pas Jibril kata rana ke Nabi, dia kata Muhammad, mu nak serah Tuhan pun mu kena buatlah asbab tawakul. Apa asbab tawakul? Yakni mu kena gimik borak mu gi tamat di tepi Baitul Maqdis, lepas pada tu mu serahlah ke Tuhan. Mu kena buat lo asbab tu supaya kita di hari ni cari dah rezeki, kerja dah pagi, maya isyraq tu usaha kita dah tu. Maya isyraq doa tadah dengan Allah, maya duha tadah, lepas tu gi buat kerja, lepas tu nak boleh maknanya tawakal tu ala Allah. Itu orang panggil baru kena dengan tepat tawakul. Buat asbab, lepas tu serah. Ini baru kena cara. Perak masalah tu. Ni orang panggil tak ada buat asbab lagi. Tiba-tiba pergi serah. Tak kena. Nah, sebab kita mengajar apa for kita ni. Dia mau tak nampak mengajar ni kerja dah. Dia mau tahu tu tak ada kerja apa. Dia tak faham kerja tu mengajar. Ni orang kampung tak payah duk pahal kerja ni motang nori. Dia pahal kerja tu kena berjual, basuh pinggir, jual nasi, kerja. Ya kerja tu ya bagi pula amal tu ya ada amal saat ni tu pesing nampak dengan mata kepala, yakni motong, lagi pula menyaku, lagi pula buka kedai jual nasi, tu satu kerja hak yang zahiran kita nampak. Dan satu amal lagi orang panggil amal bagi orang-orang soleh dan amal bagi ulama. Ni ngajar ni satu kerja, tapi orang tak nampak kerja bagi orang awam ni. Ni satu kerja ulama dah, menyebar agama, intisyarul ilmi, mensebarkan. Sebab tu Tuhan gaji yo tu lebih daripada hak nung lagi tu. Ni kerja dah ni. Lepas tu serah Tuhan lah. Dia mau nampak nak kata kerja tu nampak motong nyaku belaka. Orang panggil kena tengok lah. Tengok supaya fok-fok duduk tak kerisi. Pon naik amper duduk nyaku kan. Fok belak-belak tu duduk ke amper tu. Duduk nyaku pun kita motong. Dia mau nak tining. Orang ketah kerja pak tu tengok kesan ke apa ni. Perah. Tu kerja dia mau. Nanti sen ya. Duit gaji tu bulan besar daripada fok duduk nyapu sapuh tak payah amper ke. Perah. Kerja dah. Tu dia deh. Lebih kurangnya wa tafwidi ilaihi jalla wa azza fi mawdi'il khatar, dan menyerah. Tawakul ni di atas Allah. Hak ni sebut atas tawakul yakni pada masa Allah rezeki tak molek. Wa tafwidi ilaih, dan menyerah seorang hamba ilaihi kepadanya, kepada Allah jalla wa azza, serah fi maudi'il khatar, yakni pada tempat telitah seh. Masalah duk telitah gitu, telitah gini, nampak baik, nampak tak baik, berasa nak semaya, berasa nak baca Quran, berasa nak berhenti semaya, wasa tak mau semaya. Ni orang panggil satu perkara weh. Satu perkara apa? Yakni satu perkara tafwid. Makna apa perbezaan tafwid dengan tawakul? Tawakul yakni kita kerja-kerja, lepas tu kita serahlah kerjaan kita pada Allah. Dan kalau benda telitah baik dan jahat, selepas tu kita akan hawi pisah tu pisah ni, lepas tu serah kepada Allah. Ini pada masa Allah telitah saya di dalam hati. Wasabri, yang ketiga, apabila datangkan bala-bala di atas diri kita ni, wasabri, dan bersabar seorang hamba inda nuzulis syadaidi, di sisi turun oleh segala bala-bala. Apabila bala menipu di atas seorang hamba, maka hamba itu bersabarlah. Hamba itu memtahankan dia, tak kata huduh-huduh dengan apa yang berlakunya.
Warida, dan dia tu reda. Reda inda nuzulil qada, di sisi turun dan berlaku oleh keputusan Allah dan hukum Allah Ta'ala atas dia. Dia reda, dia puas hati dengan apa yang Allah Ta'ala hukum ke atas dia. Tapi payah berlaku ni pahai ni. Pahai. Misalnya kita nak misal mudah-mudah mengkena reda lah, temui mu tak ada nak buat reda kira cara ambil hak ku serat. Budak kawan duk kasih, kawan duk sayang, habis tahu habis modal pun banyak, dah beli telefon apa utir dah. Tiba-tiba gini nikah dengan orang lain. Dia mau tak sabarlah buat gana koda-koda tu hela. Cara reda tak reda pun kawan habis Belanda. Dia temui tak ada, tak usah duk kacau lah, dia tak jadi. Tak usah duk kacau. Tuhan catat tu mung bunya. Mung nikah orang ni. Dia tak jadi dengan celah mu duk jadi tu deh. Ni. Misalnya kita dah letak atau kita nak nikah dengan ni, dengan siapa dia? Dengan Fatmawati. Tapi Tuhan buat temui kita dengan Fatimah. Walaupun kita usaha habis jak sebako kali pun, telefon puluh-puluh tim, genah habis diri dah. Wagi beli baju kok sewing tak sewing, sewing dah. Sewing beli baju beli tepung. Ya tak boleh kalau temui itu tak ada. Lepas tu kita buat murih, buat marah saya tersobarlah, nak buat gana nak sik. Mu siapa kecek berlaku nak sik tak nak sik, aku ni pak berat ni. Mu sedap kecek kena tahu dah. Lagu tu. Sebab tu buku temui orang tua buat bandingi asal gelugo di bukit ikan di laut mai temu le puyuk yang satu. Ni buku temui. Asal gelugo di bukit ikan dok di laut mari temu dalam puyuk satu. Tu bab temui. Tak usah kaca. Kalau bukan hakmu tak usah kaca. Kadang-kadang dok nampak apa mu. Hanya boleh kambucha berat. Temui. Buku temui nak yata temui. Lepas tu hak Tuhan tak boleh tahu Tuhan sulit ni. Tuhan sulit buku temui. Lepas Tuhan sulit lah buku mati. Tak ada siapa yang boleh tahu dah. Mati lah tak tahu orang. Esok boleh jadi. Malam ni boleh jadi mati. Tuhan tak boleh tahu. Kenapa Tuhan tak boleh tahu buku temui? Tuhan tak boleh tahu buku mati. Tuhan nak suruh kita kacau. Wa amal jangan duk berhenti. Dia bila berhenti mu nak mati celah mana mu tak tahu. Sebab tu buku mati tu saya tak boleh tahu. Sekat tu dulu melainkan mari kata wallahu a'lam dah. Alhamdulillah. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya qaumi arahti a'azzu alaikum minallah wattakhaztumuhu minallah wattakhaztumuhu wara'akum zihriya mambuzan khalfa zuhurikum la turakibunahu inna rabbi bima ta'maluna muhit. Nah, dia katanya malaya katanya kata Nabi Syuaib kepada kaumnya, dia kata ya qaumi arahti, adakah kumpulan aku dan keluarga aku terlebih mulia ke atas kamu lebih daripada Allah? Keluarga aku ni lebih mulia daripada Allah Ta'ala lagi? Fatatruku qatli, maka kamu tinggalkan bunuh aku kerana keluarga aku. Walan tahfazuni lillah, bukan kamu jaga aku daripada bunuh tu kerana Allah, bukan kerana keluarga aku ni mulia di atas kamu lebih pada Allah Ta'ala lagi. Wattakhaztumuhu, dan menjadi oleh kamu akan Allah wara'akum, di belakang kamu zihriyan, nisbah belakang muta Allah Ta'ala di belakang mambuzan, yakni dipeluluhkan Allah, diletakkan Allah khalfa zuhurikum, di sebelah belakang kamu la turakibuna, yang kamu tidak menengok-nengok dan kamu tidak mengitai, tak nampak Allah, tak nampak keluarga aku ni lebih mulia daripada Allah Ta'ala lagi. Inna rabbi bima ta'maluna muhit, sesungguh Tuhan aku itu meliputilah nisbah ilmu dengan apa yang kamu perbuat. Habis kat tu ni. Lagi pula ia katanya wa ya qaumi i'malu ala makanatikum inni amil sawfa ta'lamu. Katanya Nabi Syuaib lagi atas pada ya qaumi dulu takdir. Qal ya qaumi, wa ya qaumi atas pada ya qaumi dulu, wah atas tu.
Qal berkata ia Nabi Syuaib, ya qaumi, wahai kaum aku, wahai fu aku, i'malu, hendak beramallah oleh kamu, hendak mengejar ibadat dan amalan kamu ni ala makanatikum, di atas tempat ketetapan kamu. Apa makna ala makanatikum? Ala halatikum, di atas kelakuan kamu. Menawak amal gapo membuatlah. Sebab tu dalam satu ayat tanah hak masalah fak Quraisy tu kan, Nabi buatlah tu, dia kata gitu. Nabi kata geni Quran daripada Allah kalamullah. Dia kata innahu sihrum mubin. Oh ni masalah sihir ni yang nyata-nyata. Kadang-kadang Nabi kecek gini-gini. Dia kata Muhammad sahirun. Muhammad ni tak kira sihir. Macam-macam. Lepas tu saya kata ginilah, mamu kata kau fok-fok Quraisy tanah. Lakum dinukum waliyadin. Bagi aku agama aku, bagi kamu agama kamu. Supaya sini inni amilun saufa ta'lamu. Supaya sini wa ya qaumi i'malu ala makanatikum inni amilun saufa ta'lamu. Mu buat amal cara mu, ku buat amal cara aku. Supaya tu lakum dinukum waliyadin. Lebih kurang tu orang panggil ayat ada musyakalah. Apa makna musyakalah? Ada sebandingnya. Lepas tu kalau daripada fok-fok Yahudi, ayat mai dalam surah tu belakang tanah. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Dengar? Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Dah ayat tu hak turun pada Yahudi. Lebih kurang ni. Dah hak turun mari pada Yahudi asbabun nuzul tanah. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ta'malun. Amma kanu ta'malun. Bagi seorang amalan dia, kerja dia, usaha dia, kalau pahala dia, kalau soal pun dia. Bagi kamu, soalan kamu, muat gapo bagi kamu. Wala tusalu, dan Tuhan tak tanya daripada amalan seorang gapo dia mau buat. Tuhan tak tanya hak lah. Sebab tu kata lakum dinukum waliyadin. Masuk dengan ayat sini, i'malu ala makanatikum inni amilun saufa ta'lamu. Patut kata ana lagi tengok. May ya'tihi azabun yukhzih wa man huwa kadhibun wartakibuh. Man, dia kata man tu man mausulah, bukan man isim mausul. Man tu bukan man istifham. Man tu dikata isim mausul. Man mausulah, maf'ulul ilmi. Ada. Saufa ta'lamun, selagi kamu mengetahui, hei kaum aku. Mu wa amal cara mu lah di atas ketetapan kamu, di atas kelakuan kamu. Aku wa amal cara aku, kata Nabi Syuaib. Tuhan suruh kata kepada mereka lagu tu. Saufa ta'lamun, selagi kamu kan akan tahu dan kamu akan mengetahui man akan mereka. Ya kata man tu mausulah, maf'ulul ilmi. Maf'ul bagi lafaz alima ya'lamu. Mana maf'ulul ilmi? Yani maf'ul bagi ta'lamu tu. Saufa ta'lamun, selagi mengetahuilah oleh kamu man akan mereka, ya'tihi, yang datanglah akan dia, akan man datang gapo dia akan man, azabun, oleh siksaan. Mu nanti tengoklah siapa dia, mereka mana yang kedatangi akan dia oleh azab, oleh siksa Allah. Aku ke kamu, mu nanti tengoklah, mu akan tahulah siapa dia yang kena azab Allah. Azab mana sifat pada azabun? Azab mana? Yukhzihi, yang menghinalah ia azab. Akan dia akan mu nanti tengoklah siapa dia yang kena azab. Aku ke kamu, mu nanti tengok yang kami. Kalau mu benar, mu boleh tengoklah siapa dia yang kena azab, yang memperhinakan seorang. Wa man huwa kazib, dan mereka mana atas pada mansani. Saufa ta'lamun, lagi kamu akan tahu juga man huwa, mereka mana. Ia man kazibun, yang berdusta lah. Dia nanti tengok, mu boleh tahulah siapa dia yang akan datang azab di atasnya. Azab tu menghinakan dia. Ke mereka mana yang kecek dusta, aku ke kamu. Wartakibu, hendak menunggu-nunggulah oleh kamu, dan hendak mengitai-ngitailah oleh kamu. Ya kamu, ya kaumi, mu nanti tengoklah
ke aku ke akan kamu akan kena azab yang menghinakan akan kamu dan akan aku. Ataupun mu akan boleh tengok juga siapa dia yang berdusta, aku ke akan kamu. Pakak-pakak tengok Nabi Syuaib kata wartakibu, dan hendak mengitai-ngitailah oleh kamu. Apa makna wartakibu? Intaziru aqibata amrikum. Tu tafsir makna wartakibu. Apa makna wartakibu? Intaziru, hendak menunggu-nunggulah oleh kamu aqibata amrikum, akan akhir bagi pekerjaan kamu. Mu nanti tengoklah siapa dia hak yang akan menipulah akan dia tu oleh azab. Mereka mana hak yang kena azab, yang menghina. Aku ke akan kamu. Lepas tu mu tengok juga siapa dia yang kecek benar. Aku ke kamu. Hak yang benar, dan siapa dia yang berdusta. Nanti tengok mu akan tahulah. Inni ma'akum raqib, sesungguh aku Nabi Syuaib ma'akum serta kamu itu ya qaumi raqibun, duk menunggu-nunggu dan duk mengitai-ngitai. Pasal malak raqibun muntazirun, yakni duk menunggu-nunggu dan mengitai-ngitai. Apabila kecek gi kecek mari bahah gi bahah mari, dan mujadalah dan berkelahi dan berbantahi di antara Nabi Syuaib dengan kaumnya. Walamma jaa amruna. Ni nak datang dah ni. Apabila bahah kuat sangat, balah kuat sangat, bertekai sangat, bertikai di antara Nabi dan pula kaumnya, maka Tuhan pun kata lagi walamma jaa amruna, dan tak kalau datanglah oleh titahan kami. Tuhan kata apabila datanglah oleh titahan kami, suruhan kami akan para malaikat. Tu murad kata walamma jaa amruna, dan tak kalau datang oleh suruhan kami dan titahan kami, yakni akan para malaikat. Gitu. Allah Ta'ala titah siapa? Yakni titah kepada para malaikat Allah. Suruh Allah titahan kami bi'ihlakihim, dengan membinasa dan pula membinasa akan mereka itu, akan kaum Syuaib. Jadi apabila kedatangan dan marilah oleh titahan Allah kepada para malaikat suruh membinasakan kaum bagi Syuaib, kemudian apabila datanglah masalah titahan kami, Tuhan kata suruhan kami suruh binasakan kaum bagi Syuaib, najaina, nascaya kami memperlepaskan dan kami memperlucukan. Tuan najaina, jawab lama. Najaina, nascaya kami memperlepaskan dan kami memperlucukan Syuaiban, akan Nabi Syuaib, yakni salatan najaina Syuaiban ay minal halaqi wal fasad, yakni daripada kebinasaan dan kemusnahan. Tuan najaina Syuaiban ay minal halaki wal fasadi, kami akan mempelepaskan Nabi Syuaib dan pula orang-orang yang bersama Syuaib. Najaina ay minal halaki wal fasadi, dan kami melepas juga wallazi, atas pada Syuaiban. Takdir kala najaina, telah mempelepaslah kami daripada salata. Najaina minal azabi wal halaki, mempelepah alladzina amanu, akan orang-orang amanu yang beriman oleh mereka itu, allazi ma'ahu, serta Syuaib, orang-orang beriman dan pula percaya serta Nabi Syuaib, maka Allah Ta'ala mempelepah mereka daripada azab Allah dan siksa Allah. Kata najaina, mempelepahlah oleh kami ni birahmatin minna, dengan sebab kasihan belah lah ia. Sebab kasihan ni, tuan, birahmatin, dengan sebab kasihan belah dan kasihan ni, kainatin wasadiratin minna, yang timbul dan adalah kasihan belah dan kasihan ni minna, daripada kami, daripada Tuhan. Dengan sebab kami kasihannya kepada Syuaib, kami kasihnya kepada Syuaib, kami pelepaskan dia daripada azab tepik bunyi sawah. Pik, malaikat Jibril tepik. Pik, malaikat serak. Spawning lah malaikat Israfil siup pawe. Mikail tengok tugas Jibril asalnya tahu tugas dia kerja ke apa? Daging ni tugas Jibril untuk turun wahyu kepada setiap-tiap rasul.
Dan tugas saya bagi Mikail, apa tugas saya terhadap Mikail? Yakni buat turun air hujan daripada langit turun kepada bawah, yakni buat turun rezeki. Israfil, apa tugas saya Israfil? Yakni nanti siut sunah sangkala. Apabila Israfil siut sunah sangkala, ia ada 12 lubang. Maka siut sunah tu sunah sangkala Israfil, ia supaya tanduk lembu. Ada 12 lubang. Apabila pecah pong, manusia guling benar menjawab mati bih. Supaya sini juga mati fok ni sebab apa? Sebab bunyi tepik ke dan jerit ke daripada Jibril. Puik. Nah, masuklah telinga, pecah anak telinga, mati terung guling-guling di situ. Ni. Ni. Tapi kami kesiabelah kepada Syuaib dan kaum dia, kami saat ni melepaskan daripada azab. Wa akhazatil ladzina zalamu sayha. Tengok ni. Dan telah mengambil alladzina zalamu, akan orang-orang yang zalim, orang-orang yang tak turutkan titahan Allah dan deraka kepada Nabi mereka, mengambilkan mereka as-sayhatu, oleh jerit ke, oleh tepik ke. Apa makna tepik ke dan jerit ke ni? Sahabihim Jibrilu, telah bertepiklah, telah berjeritlah bihim, dengan mereka itu, dengan kaum bagi Syuaib, Jibrilu, oleh Jibril alaihi salam. Dengan sebab Jibril tepik, seorang malaikat lah kata apa? Jibril sayap apa? Sayap Jibril ni ratus sayap. Satu sayap Jibril, mik di belah lek maghrib, gesuk dia kaki langit sebelah naik. Satu sayap. Lepas tu sayap je lagu mana? Kita pun tak nampak rupa. Supaya burung. Pas sayap Jibril bukan selapis. Ni ratus. Satu-satu sayap. Mik daripada kaki langit lek jatuh, sampai kaki langit lek naik. Lepas tu dia tepik kali, tak hancur lagi. Jibril tu main ke bawah mik. Baik. Masuklah telinga bagi kaum Syuaib ni, pecah anak telinga, pecah nak tu baik darah, rebah terung di atas bumi. Itu mana katanya fa asbahu, maka jadi mereka itu dengan sebab tepikan daripada Jibril. Mana itu? Fa asbahu, maka jadi mereka itu dengan sebab tepikan Jibril fi diyarihim, di dalam kampung mereka itu, kampung bagi kaum Syuaib, jathimina. Apa makna jasimina? Barikina ala rakbi mayyitin, hal keadaan mereka. Tuan-tuan, jasimin mana barikin, hal kaunihim, hal keadaan mereka berterung mereka. Rupanya uta. Sebab kita ngajilah sirah mubarak. Mubarak. Apa mubarak? Mubarak bagi uta, makna uta apabila sampai di tempat air ataupun tempat menyusuh, ia terung lutut depan. Terung lutut lepas untuk tuai yang nak naik ke tapi nak minum air. Maka fok-fok ni apabila dengar suara tepik Jibril, maka terung lutut, rebah situ, mati mayyitin, mati mereka itu. Tengok molek. Jadi Tuhan katanya, tengok sini. Tuhan permain katanya tafsir ayat, yang qaumi arahti a'azzu alaikum. Yang qaumi maknanya ashirati, adakah keluarga aku ni terlebih mulia dan terlebih agungnya di atas kamu. Jadi keluarga aku ni ashirati a'azzu wa akramu alaikum, terlebih mulia dan terlebih agung daripada kamu, di atas kamu minallah. Jadi kamu do agaknya keluarga aku sebab daripada golongan agama kamu. Jadi keluarga bagi Nabi Syuaib ni ialah daripada fuak-fuak bagi bangga bagi kaum dia. Makna isteri dan anak-anak isteri bagi Nabi Syuaib ialah orang panggil asalnya keluarga seagama dengan mereka. Sebab tu mereka agung sangatnya, mereka mulia sangat. Sebab tu mereka kata aku tak rejemu tu dengan anak batu tu pun mujur dah. Jadi Nabi Syuaib katanya, jadi mung tak bunuh aku, jadi mung tak pacun teka aku, mung tak bunuh, tak rejek aku dengan anak batu ni, sebabnya mulia keluarga aku lebih pada Allah Subhanahu Wa Taala lagi. Jadi keluarga tu dah lebih mulia daripada Allah, sebab tu kamu tidak membunuh akan daku. Bukan kamu pelera akan daku semata-mata kerana Allah, bukan. Wa nabaztum amra rabbikum, dan pula gapo? Kamu saat ni tu mempeluluh dah. Wa nabastum amra rabbikum, dan pula memaling kamu akan apa? Titahan Tuhan kamu. Kamu ni terpesong dan kamu tu menyeleweng daripada titahan bagi Tuhan kamu. Faja'altumuhu khalfa zuhurikum, maka kamu jadi akan Tuhan kamu itu lek belakang-belakang tu bagi kamu. Jadi
kamu tak bunuh aku sebab kamu agungnya dengan keluarga aku setengah daripada agama kamu, tapi bukan kamu pelihara aku, tak bunuh aku semata-mata kerana Allah, bukan kamu mulia keluarga aku lebih pada Allah, dan kamu terpesong dan menyeleweng kamu daripada titahan Allah, dan kamu jadi Allah di belakang-belakang kamu. La ta'miruna bihi, tiada menyuruh kamu saat itu semata katakan Allah, la ta'tamiruna bihi, dan tidak menyuruh kamu dengan Allah, wala tanhauna binahyi, dan kamu tidak berhenti dengan larangannya. Jadi kamu suruh gapo-gapo bukan semata Allah, dan kamu berhenti bukan larangan Allah. Kamu buat apa dengan kehendak kamu, dan kamu tinggal gapo bukan kerana Allah Ta'ala ada. Inna Rabbi bima ta'maluna muhit, dan Tuhan aku saat itu mengetahui dan meliputi dengan apa yang kamu buat. La yakhfa alaihi, tidak sembunyi, baca la yakhfa, tidak sembunyi di atas Tuhan aku, min a'malikum, daripada amalan-amalan kamu tidak sembunyi, misqalu zarratin, oleh sebesar biji zarah sekalipun tak sembunyi di atas Allah Ta'ala. Sayujazikum alaiha ajilan wa ajilah, lagi Tuhan akan balas ke atasnya, ke atas amalan kamu nak ni. Tuhan tak akan luput walaupun sebesar biji zarah, ajilan segeranya dan bertangguhnya. Dan pula kata Nabi Syuaib lagi, ya qaumi i'malu ala makanatikum ini amin. Apa makna? Wa ya qaumi, hei kaum aku, i'malu, beramal kamu, buat kamu, kullama, akan tiap-tiap barang, mastati'una, barang yang kamu kuasa, muat. Barang mu mampu gapo, mu kuasa, muat. Ala tariqatikum, di atas jalan kamu, wahalatikum, di atas kalah kuat, menawak gapo muat lah. Supaya Tuhan kata kau kafir, mu nak deraka lah, mu tak semaya lah, mu nak buat gapo, nak berzina lagi lah. Tapi mu kena ingat, apabila mu mati, mu pun kena jumpa dengan siapa. Ni maka ini sebagai tahdid daripada Allah ke untuk Nabi Syuaibnya, mengkata pada mereka, wa amalah apa yang kamu mampu di atas kalakuan kamu, di atas jalan kamu, inni amilun, aku Nabi Syuaib kata aku nak beramal, masabiru, lagi pula aku nak menetapnya, ala tariqati, di atas jalan aku, mu amal caramu aku nak tetap di atas amalan jalan niku, wa ma wahabani, dan barang telah menghebah akan daku oleh Tuhanku, min da'watikum, daripada menyeru aku akan kamu ila tauhid. Inilah aku kena bertugasnya yang Allah Ta'ala bagi pada aku. Gapo perkara yang Allah Ta'ala hebah ke aku, yakni suruh aku dakwahkan kamu ila tauhid, kepada mengesahkan itu tugaskunya. Nasaufa ta'lamu, lagi muntahulah man ya'tihi azabun yukhzi aw man huwa kazib, mungkin tahulah siapa dia yang akan ditipukan azab yang menghinakan akan dia, ataupun mereka mana hak yang kata dia tu berdusta ke dia tu benar. Dia ada kata ialah paling benarnya, kecek benar sungguhnya, tapi hakikat tu dak, semua itu bohong saja nah. Berdusta saja. Sekat tu kamar dikata wallahu a'lam nah. Sekat tu dulu, walamma ja amruna tu kita baca ni sikit. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan ni sikit. Nah, buka ni dulu. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yujzi zalika aniz zakah wa la tata'adda, dan tiada tertunailah ia zakat, bizalika, dengan dimakan itu, dengan dimakan al-i'ta, kita beri kepada orang kaya, itu makna kata bukan kita tunai zakat. Makna tunai zakat iaitu kita beri kepada orang yang berhak. Kata tiada tunailah ia zakat, bizalika al-i'ta, in kana dafi'u, jika adalah dafi', orang yang menolak dan orang yang memberi itu, al-malika, kena kepada malik. Jadi orang yang bagi zakat, yang tauzik zakat, yang menghekir zakat, yang ni kena kepada malik. Wa in zanna, dan jika menyekalah ia dafi' istihqaqahum,
akan berhaklah bagi mereka itu bagi al-mustahiqin. Jadi ya suka ya kuat suka kata hak yang dia itu kena kepada siapa? Kena kepada orang yang berhak makan zakat dan menerima zakat. Tapi dak betulnya gizuhinya ternyata hak malik wisan itu bukan orang yang berhak makan zakat, yakni orang yang terkaya. Makna kata harta yang dia ada tu cukup makan seumur hidup dia. Dah. Makna kata hidup dia tu boleh. Nah, makna kata sekadar hidup dia tu orang panggil cukup makan harta dia. Ataupun kata makna kata umur hidup setahun dia. Dah. Thumma in kana dafi yazunnu al-istihqaq. Kemudian jika adalah yang memberi yang menolak zakat ni ad-dafi ay az-zakat yazunnu menyekalah ad-dafi al-istihqaq, yani istihqaq al-madfu' ilai, yang gapo yang berhak perkara yang diberikan kepada yang zakat tu lah. Al-imam, dafi tu kena pada imam. Kena kepada imam yang membaginya zakat. Bari al-maliku, terlepaslah oleh malik. Malik tu terlepas. Terlepas daripada masalah bagi zakat. Tapi makna seorang yang dafi, orang yang bagi zakat kena pada imam yang nyeka kata ya itu istihqaq dah, sepatut dah, layak dah, berhak dah, hak madfu' ilaih tu yang dia beri. Wala yadmanul imam, dan tidak kena doman dan kena bayarlah oleh imam kalau misalnya imam tu giwi zakat dia kata berhak tapi dia jatuh kena kepada tangan orang kaya. Bal yastariddu al-madfu'a, bahkan kena penutup pulang ia al-imam al-madfu' akan perkara yang diberi. Wa mastaraddahu, dan pula bermula barang yang menutup balik akan ikan barang, sarafahu, menggunalah akan dia ia imam, mengguna ia imam akan dia akan masa itu lil mustahiqin. Faham ni? Kita tengok sikit. Masalah payah kan ni, nak pergi demo ni. Nah, masalahnya gini. Masalah zakatnya begini. Dah. Kita nak caranya nah mahasiswa zakat lagi. Tengok masalah zakat beri pada siapa? Dah. Pada orang panggil kifayah pada wi zakat. Al-iktifa fi daf'i zakah. Dan memada pada memberi zakat satunya lil fakir, dah kan? Dua li al-ghaba, lil miskin, bagi miskin. Tiganya agak apa dia? Ar-raqabah. Salahnya kita tanam muallafah dulu. Hingga akhir. Dah. Ni orang panggil yang pertama zakat hak mada kita wi zakat. Mana zana? Ni makna kata apa ni? Ni yahsulu ataupun tahsulu zakat wa taqa'u zakat. Kalau kita wi demo ni. Kita wi demo ni mada. Dan kalau masalah kita wi kepada yang lain, yakni adamu al-iktifa, adamu al-iktifa fihi ay fi daf'i zakah. Satu kita beri lil kafiri, bagi orang kafir. Yang dua lil hashimi, lil muttalibi. Tak ada ni. Patut apa lagi? Lil ghaniyi. Lagi pula lil malaba mukfan. Muktafan. Apa dia kata mai? Yakni bagi siapa dia? Bagi mukfan binafaqatin qarib. Seorang yang cukup
belanjaannya sebab seperti asalnya bapaknya atau foroknya yakni anaknya. Tengok. Masalah kita tengok zakat. Zakat hak nama dah tengok. Kita beri zakat tengok molek. Jadi hak sini dia kata masalahnya al-iktifa fi daf'i zakat, yakni mada pada kita tolak zakat. Apa makna tolak zakat? Yakni kita beri zakat. Zakat ni ada zakat apa? Yakni zakat al-fitrah. Zakat terah. Dan ada zakat tu zakat apa? Yakni zakat tijarah ataupun zakat maliyah. Yakni zakat perniagaan. Kama dia zakat yang kita nak bagi saat ni tu, yakni yang berhak orang makan zakat. Makna kalau kita kena dengan tepat, makna zakat kita pakai. Makna yang kita bagi, yang kita zakat, makna mada dan sah pada hukum dan hasil. Makna kita zakat tu makna tu harta kita jadi cuci, jadi bersih dengan sebab kita bagi kepada orang yang berhak yang tersebut. Yang pertama kita bagi zakat terah ataupun zakat menega kepada fakir. Fakir ni orang yang tak ada reta, kerja yang tak ada tentu, hijau gatik, dak gatik, ada gatik, tak ada gatik. Al-miskin dan orang miskin. Al-mu'allaf jadi orang masuk Islam. Ataupun al-amilina alaiha. Morning orang panggil zakat yang kita tolak, zakat yang kita beri. Nama kata mada pada beri itu. Mada. Cukup. Hasil. Jatuh. Lagi pula zakat sana tak ada kena wis semula. Dan harta kita cuci dengan sebab itu wis zakat. Dan pula yang kedua, wa'adamu al-iktifa fihi. Tak mada pada beri zakat. Mana? Yakni kita beri zakat kepada orang kafir. Orang kafir kita beri zakat. Dia ni bukan orang berhak, bukan mustahikin, orang yang berhak dan layak makan zakat. Kita beri ke orang kafir. Mada tak? Jawab tak mada. Ataupun kita beri pada keluarga Nabi ni Bani Hashim ataupun Bani Muttalib. Ataupun kita beri saat ni tu kepada seorang yang kaya. Dah. Ataupun seorang yang cukup dah belanja. Makna kata seorang ni qarabat dia duk belanja. Misalnya kalau dia tu anak-anak sesak, tapi pak kaya, pak tolong tolong belanja wi anak. Ataupun pak tu sesak, anak tolong duk belanja wi ke pak. Makna kata cukup makan dengan sebab qarabat belanja. Kemudian hak masalah dia dikhilaf. Kalau orang yang beri zakat kena kepada malik. Malik sekor kata ya heceh zakat kena pada terkenal. Kena kepada orang yang berhak, kena kepada mustahikin. Tiba gi nyata, gi kena yang kaya. Maka ketika ni orang panggil zakat ya tak mada. Zakat ya tak mada sebab yang membagi meheceh saat ni tu kena kepada malik. Malik dia sekata ya wi tu kena dengan orang dah. Tiba-tiba gi nyata kata seorang tu kaya deh. Ada pun masalah tu maliklah kena bayar semula. Kalau pergi bayar zakat tu kena dah. Dia kata orang sesak tapi pergi nyata orang kaya. Maka zakat hak beridah tu, maka zakat tu sudah luput dah lah. Sebab dia widah tapi pergi nyata seorang yang dia beri tu bukan berhak, kena orang kaya. Makna kata zakat beridah, siapa dia kena doman, yakni malik tu kena doman. Ada pun yang bagi zakat, heceh zakat, malik pergi serah ke imam. Imam tu bagi. Maka imam nak heceh zakat, dia dah sekor dah kata ni orang berhak ke zakat. Tiba-tiba pergi nyata bukan kena pada orang kaya ataupun orang mada dengan masalah nafkah dah. Maka ketika ni masalahnya terlepas daripada malik tapi kena doman dah imam. Imam tak ada kena domin, tapi imam kena menuntut balik daripada zakat yang dia beri. Adapun malik saat ni kena bayar. Hak ni imam ni dia kena minta balik. Oi balik tak kena kau beri zakat saat ni. Sekat tu dulu kama dia katanya, kama dia kata wallahu a'lam. Sekat tu dulu. Qada tu dulu lah. Tulis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi na'amka fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zainna akrimna bit taqwa wa jannah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin wa 'amalin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan. Walhamdulillah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahman.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi insya-Allah.